Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang masih lagi sudi dan setia untuk mendengar rancangan Kisah Seram Netizen ini. Kepada yang baru mendengar, aku ucapkan selamat datang ke Kisah Seram Netizen ini. Dan kalau belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang notification, supaya setiap kali aku memuat naik video yang terbaru, korang akan mendapat notifikasi. Okay, so aku juga nak mengucapkan agar korang semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Lebih-lebih lagi kita ni tengah dalam musim COVID. Kena pula sekarang kes-kes COVID ni yang kata apa, positif ni makin meningkat. Jadi jagalah kesihatan diri masing-masing agar tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ni. Okay, aku juga nak mengucapkan minta maaf banyak-banyak kerana pada minggu lepas aku tak buat apa-apa video pun. Aku tak buat kisah seram netizen ni kerana pada minggu lepas aku memang sibuk betul. Sebab ada final exam student aku, lepas tu kena marking paper. So memang tak sempat, memang pack. Ini pun nanti minggu depan pun student baru dah nak masuk. Dan minggu lagi satu maka akan bermulalah kelas semester pendek pula. Jadi tapi apapun aku akan cuba juga untuk teruskan kisah seram netizen ni setiap hari Jumaat. Di mana aku sebelum ni buat hari Khamis malam Jumaat, tapi sekarang ni buat hari Jumaat. Sebab aku rasa hari Jumaat ni je lah yang aku ada free masa yang ada lah. Kalau dibandingkan dengan hari Khamis malam Jumaat. Kepada yang baru mendengar, Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan di mana aku akan menceritakan kisah-kisah seram yang telah dikirimkan kepada aku oleh para netizen. Di mana ada yang mengirimkan cerita seram mereka melalui Facebook aku, dia orang hantar mesej ke aku, dan ada yang melalui email. So kalau sesiapa yang ada kisah seram yang mungkin dialami oleh diri sendiri ataupun rakan-rakan ke, saudara mara ke, ataupun ahli keluarga sendiri, bolehlah kongsikan cerita seram korang tu dengan aku melalui Facebook. Aku ada letak link aku dekat ruangan description dekat bawah. So korang klik link tu, lepas tu korang boleh message aku cerita seram korang. Dan lagi satu cara ialah melalui email lah. Aku ada letak alamat email aku kat bawah, dan korang boleh email lah cerita seram korang. Hari ni aku nak kongsikan dua kisah seram yang kedua-duanya aku dapat melalui Facebook. Melalui Facebook dia hantar mesej kat aku. So ada dua cerita saja yang ingin dikongsikan kepada semua para pendengar. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram yang pertama ni dia macam dia seram, dan dalam masa yang sama tu ada lawak dia juga. Nak tahu benda yang lawak tu seram tapi lawak kan. Still buat orang yang mengalami benda ni bulu roma dia meremang, tapi benda tu macam lawak. Alright, so jom kita mulakan dengan kisah seram yang pertama. Assalamualaikum Sir Izwan, saya Adi. Terima kasih sebab sudi bacakan kisah saya ini. Kisah yang saya nak ceritakan ini adalah cerita seram yang bercampur dengan lawak. Saya memang rasa terkejut dan seram masa diganggu tu. Tapi bila saya kenang semula, saya rasa macam kelakar pun ada. Ceritanya bermula apabila saya ni bekerja di salah sebuah pusat membeli belah di Kedah. Dia tak bagi tahu lokasi yang tepat. Dia cakap dekat Kedah je. Ya, mana tahu kan bagi tahu lokasi tepat, walaupun bagi tahu daerah ke, takut korang boleh teka. Kesian pula pusat beli belah tu. Biasanya pusat beli belah ni akan ditutup pada pukul 11 malam. Jadi di kedai saya bekerja ni, masa tu dah pukul 10.30 malam.
Dan saya dan rakan sekerja pun kami siapkan kemas barang-barang kedai. Sebab pukul 11 shopping mall tu dah nak tutup. So kami pun kemas barang-barang dalam kedai. Dan sedar-sedar jam pun dah menunjukkan pukul 11 malam. So dah tibalah masa untuk kami semua berangkat pulang. Kami pun tutup pintu kedai dan kemudian terus keluar, berjalan menuju ke pintu keluar pusat membeli belah. Tapi masa saya dalam perjalanan nak keluar daripada pusat membeli belah tu, tiba-tiba saya rasa nak terkencing. Saya pun suruh kawan saya tunggu kejap sementara saya pergi ke tandas. Saya pun berlarilah menuju ke tandas sebab saya nak cepat dan sebab saya dah rasa tak tahan sangat. Sampai saja di tandas, saya terus masuk salah satu cubicle yang ada di dalam tandas tu. Saya tak sempat pun nak tengok sama ada cubicle yang lain tu kosong ataupun tidak. Sebab saya dah memang tak tahan sangat nak buang air kecil masa tu. Bila dah selesai semuanya, saya pun keluarlah dari cubicle dan berdiri di depan sinki untuk membasuh tangan. Melalui cermin yang ada sinki. Okay, so biasa kat toilet tu kan ada sinki, ada cermin depan kita kan. Saya dapat lihat semua cubicle yang ada di belakang saya. Pintu semua cubicle terbuka. Dan saya masa tu tak nampak. Saya masa tu nampak tak ada orang langsung pun dalam cubicle tu. So dia kata cubicle semua ni kosong lah, berdasarkan yang dia tengok dekat cermin tu. Lepas tu saya pun nak basuh tangan. Tapi masa saya baru je nak basuh tangan, tiba-tiba telefon saya berbunyi. Masa tu memang saya lupa sangat yang saya ni berada di dalam toilet. Saya pun seluk tangan saya dalam poket dan saya keluarkan telefon. Bila saya tengok dekat skrin telefon, saya tengok ada nama ayah saya keluar kat skrin. Saya pun tekan butang jawab dan saya terus cakap. Masa tu saya memang lupa saya ada dalam toilet. Saya cakap, "Assalamualaikum abah." Elok je saya bagi salam, tiba-tiba saya dengar suara orang berkata, "Bagi salam dalam tandas ke?" Saya terus tergamam dan bulu roma pula zap meremang pada waktu itu. Seingat saya, bila saya tengok kat cubicle tadi, saya tengok memang tak ada orang langsung. Tapi macam mana tiba-tiba boleh ada suara orang ni? Perlahan-lahan saya pun pusing ke belakang dan mata saya memerhatikan satu persatu cubicle yang ada dalam tandas. Memang tak ada orang langsung. Pintu cubicle terbuka dan memang jelas tak nampak orang pun. Saya toleh kiri kanan dalam tandas tu pun saya tak nampak ada orang. Dah tu, dari mana pula datang suara tadi? Saya pun apa lagi, terus lari keluar, tak basuh tangan, terus lari keluar, tinggalkan tandas dan menuju ke arah kawan saya. Bila sampai je depan kawan saya, dia terkejut tengok saya terpengah-mengah dengan wajah yang pucat. Kemudian dia senyum-senyum tengok saya sambil berkata, "Kau kena kacau Saya tak jawab soalan dia dan saya cuma kata, "Dah lah, jomlah." Kawan saya masih gelak-gelakkan saya. Dia sebenarnya dah tahu dah yang saya memang kena kacau. Sebabnya tandas di pusat beli belah ni memang ada tandasnya yang dikatakan berhantu. Dan tandas tu adalah tandas yang saya masuk tadi. Ramai orang dah yang kena kacau. Saya pun masa pergi tadi, saya lupa sangat pasal cerita ni. Dan bila dah kena kacau, baru teringat. Tapi bila saya terkenang pasal gangguan ni, saya rasa kelakar pun ada. Sebab suara tu seolah-olah menegur saya memberi salam di dalam tandas. Kan tak elok bagi salam dalam tandas tu.
So itu saja cerita daripada saya. Terima kasih Sir Izwan kerana sudi kongsikan kisah seram saya ini. Ya, itulah dia cerita daripada Adi. Nampak, bagi salam dalam toilet, sekali ada benda tegur. Apa hal bagi salam dalam toilet? Ni toilet kot. Yelah, memanglah teguran tu macam teguran yang baik. Tapi masalahnya seram lah, sebab kita tak tahu siapa yang cakap dalam toilet tu. Tiba-tiba ada suara kan. Dah lah, pusat beli belah pun tengah nak tutup, tiba-tiba ada orang ada keluar suara macam tu kan. Takkanlah makcik cleaner pun nak stay sampai 11 malam. Tak pernah lagi dengar makcik cleaner stay sampai 11 malam kan. Ni mesti makcik cleaner yang lain ni. Okay, terima kasih Adi sebab sudi kongsikan kisah seram di dalam rancangan kisah seram netizen ni. Jadi untuk tanpa membuang masa lagi, kita ke cerita yang seterusnya. Okay, so dah cerita yang seterusnya dia kata kat sini, saya cuma ingin dikenali sebagai Kit saja. So tak tahu lah ni lelaki ke perempuan apa. Ini Kit dia kongsikan dengan aku ni, dengan kita semua, tentang pengalaman dia kena sihir. Kesian lah kena sihir ni. Zaman moden sekarang ni pun memang tetap akan ada orang yang nak sihir kan. Kita tak ada. Kadang tu kita buat benda yang baik, ada orang tetap juga nak sihir kita, entahlah. Okay, jom kita sama-sama dengarkan cerita daripada Kit ni. Assalamualaikum Sir Izwan. Saya cuma ingin dikenali sebagai Kit sahaja. Saya ingin kongsikan cerita tentang pengalaman saya disihir oleh seseorang yang saya memang kenal. Saya ni bekerja di kilang dan saya merupakan seorang supervisor. Sebagai supervisor, kerja saya adalah memantau kerja para pekerja yang berada di bawah saya. Mana-mana pekerja yang saya lihat tidak menunjukkan prestasi yang baik, saya perlu tegur. Dan seandainya teguran saya itu tidaklah, orang kata apa, tidak menyebabkan sebarang perubahan berlaku kepada pekerja yang salah tu, saya perlu laporkan pula kepada orang atasan saya. Di kilang saya ini ada seorang pekerja yang sering membuat masalah. Dia suka datang lewat dan dia suka ponteng kerja. Dan ini adalah rutin harian dia. Datang lewat, ponteng kerja. Datang lewat, ponteng kerja. Saya selalu menegur pekerja ini dan dia sering memberi respon yang negatif. Saya tegur dia baik-baik saja, saya tak ada marah ke apa. Tapi dia akan marah-marah saya dan memaki saya. Okay, macam ni lah, macam Kit ni tegur, engkau ni selalu sangat ni ponteng kerja ni, dengan datang lewat ni, nanti kau punya prestasi teruk, bos marah. Katalah Kit tegur macam tu kan. Sekali pekerja ni marah, kau diam lah bodoh, jangan sibuk hal aku boleh tak, sibuk hal kau je lah. Contohnya macam tu lah. Okay, walaupun dia marah saya, maki saya, tapi nak buat macam mana? Dah itu kerja saya sebagai supervisor dan saya perlu tegur kesalahan dan kesilapan yang dilakukan olehnya. Sampai satu masa, kesalahan yang dia buat tidak boleh lagi diselindung, tak boleh tersorok dah. Saya terpaksa buat laporan kepada pihak atasan dan akhirnya dia dibuang kerja. Sebelum dia meninggalkan kilang, dia ada kata sesuatu kepada saya. Jaga kau, aku akan pastikan hidup kau takkan aman. Dia cuba mengugut saya, tapi saya tak ambil kisah pun pasal ugutan tu. Saya anggap ia cuma kata-kata yang biasa saja. Lagipun saya bukan buat benda yang jahat, saya cuma menjalankan amanah saya sahaja. Tapi malangnya, ugutan itu bukanlah ugutan yang biasa. Seminggu selepas pekerja itu dibuang, berlakulah perkara-perkara mistik kepada saya. Secara tiba-tiba, saya boleh mendengar suara-suara misteri yang saya tak tahu datang dari mana. Di kilang saya boleh dengar
Malah di rumah pun saya boleh dengar. Waktu itu pula saya berseorangan, tak ada orang lain. Suara yang saya dengar itu mengatakan begini kepada saya. Kau akan mati. Kau akan mati. Malah tidur saya pun kerap kali diganggu. Saya memang tak dapat tidur lena kerana saya mendapat mimpi ngeri. Di dalam mimpi itu, saya akan berjumpa dengan makhluk-makhluk yang wajahnya menakutkan dan makhluk-makhluk ini mengejar saya di dalam mimpi. Hal ini menyebabkan saya jadi tak bermaya di kilang kerana tidur saya tidak cukup. Jika dulunya saya seorang yang cekap bekerja, tapi sejak diganggu sebegitu, kerja-kerja saya jadi cacah merbah. Dan saya kerap dimarahi oleh pihak atasan kerana prestasi saya yang tidak bagus dan semakin menurun. Jika pada awalnya saya cuma mendengar suara misteri, tapi selepas itu saya mula nampak kelibat-kelibat benda yang menakutkan yang berada di sekeliling saya. Sewaktu saya berseorangan di kilang, saya boleh nampak ada makhluk yang menakutkan sedang memerhatikan saya. Tubuhnya tinggi sehingga mencecah siling dan badannya berwarna hitam. Saya tak tahu apakah ia, tapi gangguan sebegini menyebabkan fokus saya semakin terganggu. Di rumah pun, kelibat itu akan memunculkan diri. Ia bukan sekadar memandang dan menunjukkan dirinya sahaja, malah makhluk itu sudah berani untuk menyentuh saya. Apabila saya tidur, makhluk itu akan menindih saya dan kadang-kala akan menarik badan saya semasa saya sedang baring. Kesan tarikan itu, badan saya ada kesan lebam, seolah-olah saya telah dicengkam oleh sesuatu. Apa yang berlaku ini menyebabkan saya tidak fokus, sering keletihan dan saya hilang selera makan. Di kilang, pihak atasan masih kerap memarahi saya tanpa saya mengetahui apa yang terjadi kepada saya. Saya pada waktu itu tinggal bersama-sama dengan emak saya. Emak saya lah yang menyedari ada sesuatu yang tidak kena pada saya. Mana tidaknya, setiap kali mak saya ajak makan, saya akan berkata, "Tak selera lah mak." Jadi saya asyik berkata sebegitu setiap kali mak ajak makan. Dan saat itu, emak saya dah mengesyaki sesuatu yang berlaku kepada saya. Jadi mak saya telah membawa saya berjumpa dengan seorang ustaz untuk mengenal pasti apakah sebenarnya yang telah terjadi kepada saya. Ketika duduk di depan ustaz itu, dia membacakan beberapa ayat Al-Quran sambil tangannya diletakkan di atas kepala saya. Selepas beberapa ketika, ustaz itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengatakan bahawa saya ni sudah terkena sihir. Ustaz kata ada orang yang tak puas hati dan berdendam dengan saya. Masa tu secara serta-merta saya terus teringat tentang seorang pekerja bermasalah yang telah dibuang, yang telah mengugut saya sebelum ini. Dan saya mengesyaki dia yang lakukan semua ini. Ustaz menasihatkan saya untuk melakukan beberapa perkara. Dia kata sihir ni insya-Allah boleh hilang apabila kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi perlulah istiqamah dan terus-terusan kita kena beribadat kepada Allah, kata ustaz. Sejak hari itu saya bukan saja menunaikan solat yang wajib iaitu solat fardu, malah saya juga akan buat solat sunat setiap tengah malam. Malah setiap kali selepas solat saya akan membaca Al-Quran. Selain itu, ustaz yang merawat saya turut membekalkan beberapa benda untuk membantu menyembuhkan saya daripada sihir. Alhamdulillah, lama kelamaan sihir itu semakin lama semakin berkurang dan saya kini sudah pun bebas daripada cengkaman sihir itu. Cuma ustaz berpesan agar memaafkan orang yang melakukan perkara ini kepada saya dan mendoakan agar orang itu segera bertaubat. Saya memang dah lama maafkan orang itu,
Cuma saya tak sangka dia sanggup nak bersekongkol dengan jin dan syaitan untuk merosakkan saya. So itulah dia perkongsian. Yang kedua datang daripada Kit kan. Dia memperkenalkan diri dia sebagai Kit berkenaan dengan dia ni disihir lah. Tapi memang macam tu lah kan. Kadang-kadang bila kita jadi ketua ni, ada orang yang memang tak suka lah kita bagi-bagi arahan. Tapi kita ni cuma menjalankan amanah sebenarnya. Bila kita jadi supervisor ke, kita jadi manager ke, bila kita tegur pekerja kita tu, kita hanya menunaikan tanggungjawab kita saja. Kadang kita bagi teguran secara baik pun tetap ada orang macam dia rasa macam kita ni jaga tepi kain dia. Padahal hakikatnya kita sebagai ketua, kita menjalankan kerja kita saja, dan kita perlulah menegur kesalahan dan kesilapan yang dibuat oleh anak buah kita. Apa-apa pun, semoga Kit terus menjadi ketua yang baik dan dijauhkanlah daripada gangguan-gangguan sebegini. Alright, so sekian itu cerita kedua, penutup kepada kisah seram netizen malam ini. Terima kasih kepada korang semua yang sudi dengar cerita ni sampai habis. Kalau korang suka dengan apa yang aku ceritakan ni, kliklah thumbs up. Kalau siapa yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. Dan tekan juga butang loceng supaya korang mendapat notifikasi bila aku naik video-video yang terbaru. Okay, so terima kasih sekali lagi kepada yang sudi dan setia mendengar sampai habis. Kita insyaAllah kita akan jumpa lagi dengan cerita-cerita yang terbaru. Sebelum tutup, kena bagi peringatan sikit So cerita-cerita yang aku sampaikan ni, kita tak dapat dipastikan kebenarannya. Dengarlah cerita-cerita yang aku sampaikan ini untuk tujuan hiburan semata-mata. Okay, alright, so setakat itu saja hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah pada hari yang sama. Berjumpa lagi kita dalam kisah yang sama, rancangan yang sama, iaitu Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.